Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Video yang ketiga ini adalah sambungan daripada video yang kita bincangkan pasal dy dx dan juga dy d kuasa 2y dx kuasa 2 tu kan. So kita masih lagi berada dalam parametrik. Kita pergi kepada satu contoh yang sedikit berbeza daripada contoh yang sebelum ini, tetapi penggunaan dia sama je, penggunaan rumus dia masih lagi benda yang sama. Okey, contoh yang kita ada kat depan ni, disuruh cari apa? Find the tangent, find the tangent of bla 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 at theta sama dengan pi over 3. Jadi kita diberi persamaan berparameter kat sini, parameter equation dibagi 2 kat sini. Lepas tu disuruh cari tangent, kecerunan lah tu, dy over dx kan. Jadi bila nak dapatkan dy over dx tu, cuba tengok dia punya variable ada apa ya. Ini dia ada x r theta ya, r tu pemalar kan, ini y r theta, dan theta diberilah sebagai pi over 3. Jadi kita lihat kat sini dulu, kan disuruh cari tangent, betul tak? Maknanya dy over dx kan. Jadi dalam soalan ini dia tak ada t tau. Kan biasa kita buat bila nak dapatkan ini bila nak dapatkan dy over dx ni kan kita buat dy over dt darab dt over dx, betul tak? Jadi sekarang ni t tak ada lah. Kita kena sesuaikan mengikut soalan. Yang ini sekarang ni t tu digantikan dengan theta. Jadi kita punya dy over dx adalah yang ni, yang warna biru ni. Dia akan jadi dy over theta darab d theta dx. Dy d theta d theta dx. Jadi sebenarnya kita nak carilah ni, kita perlu dapatkan lah dy d theta dx kan, yang ini. Jadi kita pun buat satu persatu. Cuma di sini kita mungkin akan tersangkut. Cumanya apabila kita cuba mencari yang ini, ni yang warna pink ni yang kita nak carilah ya. Yang warna pink ni is given. Inilah parameter equation dia. Lepas tu kita nak carilah ni, kita nak cari yang ini. Tengok dx d theta, betul tak? Yang ini pula adalah dy d theta. Semudah itu je kita cakap kan. Tapi sebenarnya apabila kita nak buat, kita perlu menggunakan product rule. Sebab kan kena menggunakan product rule. Jadi pelajar dia ada beberapa option tau. Cuba kita lihat kat sini kejap. Okey, kalau kamu nampak yang ni kan, cuba kita tengok yang ni. Kita dapat satu je, x sama dengan r theta tolak sin theta. So sama ada kita nak melihat dia sebagai dua function yang berbeza, iaitu function pertama adalah r, function kedua adalah ni lah, theta tolak sin theta kan. Ataupun kamu boleh darab masukkan r ke dalam pun boleh juga. Dalam masuk r ke dalam. So r theta tolak r sin theta, buat macam tu pun boleh juga. Mungkin lebih mudah kot. Buatlah apa cara sekalipun. Cuma cara yang saya tunjukkan di sini, saya menggunakan product rule. Ingat lagi tak product rule? Maksudnya macam ni lah. Kalau saya anggap ni sebagai dua function yang berbeza kan, macam ni kan. So saya akan buat apa? Salin ini differentiate yang kawan ni, tambah salin yang ini differentiate yang kawan ni. So kita dapat yang inilah. So kita dapat r, lepas tu saya differentiatekan dalam tu, dapat 1 tolak cos theta, tambah saya salin yang ini, saya dapat theta tolak sin theta, differentiate r, dapat kosong. Begitulah seterusnya. So saya juga menggunakan cara yang sama untuk dapatkan dy d theta. Saya guna product rule. Kalau kamu tak nak, kamu darab masuk ke dalam, akan dapat jawapan yang sama. Okey, so jadi kita simplifykan dia.
simplifykan dia. Mula kita darabkan dia, yang ni ya, kita darabkan dia macam biasa, darabkan dia. Lepas tu kita simplifykan dia dan finally kita akan dapat sin theta over 1 tolak cos theta. Dan dia bagi syarat iaitu theta tu adalah pi over 3. Kita masukkan semua-semua persyaratan yang ada tu and kita akan dapat pi set 3 last sekali. Okey. Baik, itu habis pasal yang bahagian itu. Kita pergi kepada bahagian yang kedua di dalam parametric equation, iaitu areas, luas ya. Nak mencari luas di bawah graf lah. Ya. Tapi kali ini luas di bawah graf tu adalah graf yang parametrik. Ya, under the parametric curve. Dia bukannya persamaan yang fungsi yang biasa ya, dia adalah parametric curve. Jadi rumus bagi luas ditarifkan sebagai berikut ya. So masing-masing pun ada handout kan, jadi rujuklah handout tu. Jadi cuma nak beritahu area tu rumus dia adalah yang ini. Rumus dia adalah dx dt darab y. Nampak tak? Ya, dx dt darab y. Jadi normally kita akan diberi benda ni, parametric equation ni normal lah. Jadi maksud dia, kalau kita lihat pada rumus area tu, satu-satunya benda yang kita nak buat adalah yang ini, dx over dt. Dx dt ni, maknanya kita akan guna yang inilah, dx dt ni kan. Cari yang ini, lepas tu darabkan dengan y, copy paste je lah kat ini. Okay. Bila dah dapat this part, cubalah simplify kan. Kalau yang mana-mana perlu kita permudahkan dahulu sebelum kita lakukan integration. Boleh ya? Jadi rumusnya yang ini je lah. Baik, kita lihat satu contoh yang ini. Nampak kan? Yang ni, find the area if given kawan ni. Jadi area tadi seperti mana yang telah saya bincangkan tadi, nampak ini so kita dapatkan dx dt. Cuma dalam kes ini bukanlah dx dt, ini adalah dx d theta. Yang ni dapatkan ni, lepas tu yang y ni kita copy je lah, masukkan ke dalam integration tadi tu. Kita pun buat satu-satu yang ni. Okay, mula-mula kita dapatkan dx d theta. So kita akan dapat jawapan R 1 tolak cos theta. Nampak ya? Jadi kita pun masukkan semua-semua tu. Ini yang ni, yang warna biru ni, kalau kamu tengok betul-betul yang ni ya, ini adalah saya guna rumus area tadi tu. Just exactly yang itu. So jadi apabila saya cuba permudahkan yang ini, dia end up dengan apa tau? Dia end up dengan ini. Nampak dia seems to be a bit complicated jugalah kan, sebab sebelum ni tak ada cos squared kan, tiba-tiba datang pula cos squared. So macam mana kita nak buat ni? Kan? Jadi lepas tu kita nak integrate pula tu. So please remember ya, dalam integration kan, kita cuba elakkan yang ada square, terutama yang trigo ya. So harap kamu masih ingat lagi dalam kalkulus yang kamu belajar sebelum ni kan. Bila kita berada di dalam bila kita cuba menyelesaikan integration yang melibatkan trigo, terutama yang ada sin kuasa 2, cos kuasa 2, tangent kuasa 2, kita tak akan selesaikan secara terus. Kita memang tak akan buat. So apa yang perlu kita buat adalah kita akan tukarkan yang kuasa 2 ni ke dalam bentuk yang tidak ada kuasa 2. Jadi bila kita nak tukarkan trigo tu, so kita kena ingatlah semua rumus-rumus trigo. Kita start dengan identity trigo kan, lepas tu kita developkan pada half angle dan sebagainya. So itu yang kita kena tahu. So jadi cuba lihat kat sini ya, macam mana kita tukarkan. So kalau kita lihat kat sini, integration ini sebenarnya semua part yang lain tak ada masalah, kecuali tiba-tiba muncul cos kuasa 2, therefore kita kena tukar. Tukar.
So ini adalah salah satu daripada rumus dalam trigo tu. Saya copy and paste je. Jadi kita nak tukarkan, kita tak nak kuasa 2. Jadi kita pun buat. Jadi cos kuasa 2 theta ditakrifkan sebagai 1/2 1 tambah cos 2 theta. Jadi nampak tak cara saya tukarkan yang kuasa 2 tu? Saya replace saja sebenarnya. Saya tukarkan. Replacekan yang cos kuasa 2 tu dengan yang warna merah ni. Ini jadi saya dapat yang ni. Nampak? Jadi now my integration dah avoid any yang kuasa 2 punya. Semua dah tak ada kuasa 2 dah. Okey? Jadi from here slowly kita simplifykan. Kita akan buat integration satu persatu. Ya? Yang ni pelan-pelan ya. Ini saya harap pelajar tutup video ni, handout kat sebelah kan, buat balik. Buat 2-3 kali. Biar kita familiar. So that's the way. Okay. So yang ni tolong tengok semula. Saya dah buat satu persatu, step by step kat sini, sampai kita dapat jawapan dia 3 pi r kuasa 2. Okay. So di sini mana-mana bahagian yang kalau pelajar perlukan calculator untuk bypass certain steps, that's okay. Ya, ini sebab nak tunjukkan setiap step, jadi saya kena buat lah. Okey, itu satu contoh yang melibatkan area dan juga dia melibatkan trigonometry punya problem kat sini kan. Dia bukan problem lah, tapi just to remind kita semua bahawa kalau kita nak buat integration, ada trigo yang kuasa 2, kena buat something, itu je. Okey. Okey guys, kita pergi kepada bahagian ketiga adalah arc length. Arc length ya. Arc length of parametric curve, panjang ya, panjang curve tu. So maknanya kalau kita ada bulatan, panjang bulatan tu. Semacam tu lah. So panjang bulatan tu, ini simple aja ya, simple aja. Panjang bulatan sama juga, kita ada satu rumus, ada rumus dia, iaitu yang ini ya. Rumus dia adalah integration dx dt kuasa 2 tambah dy dt kuasa 2 square root. Okey, ini rumus dia. Ini rumus dia yang kita akan gunakan. So dekat sini kita guna rumus, lepas tu kita boleh expand lah. Depends pada soalan. Buat je lah satu persatu. Just beware, sebab kita berdepan dengan apa? Integration kan. Integration ni kadang-kadang soalan tu susah, kadang-kadang function tu sangat mudah. So dia akan kembali semula kepada our basic foundation of integration. Alright. Okay guys, that's all for now. So hope you enjoy the video. See you in the next video.